Pedih masih terasa, ini kisah tragedi Suzaili Muchtar yang dirogol dan dijerut sampai mati. Masihkah Anda ingat tentang keserogol dan bunuh seorang wanita bernama Nur Suzaili Muchtar hampir 2 dekad lalu? Pada 19 tahun lepas, negara kita pernah digemparkan dengan jenayah kejam di mana suspek sanggup bertindak di luar batas dengan menamatkan nyawa seorang gadis demi memuaskan nafsu sendiri. Insiden ini berlaku di antara lorong Pegaga, Taman Ciliung dengan tapak pembinaan proyek perumahan di Taman Bukit Tinggi sekitar jam 8.50 pagi hingga pukul 9.15 pagi pada tanggal 7 Oktober tahun 2000. Ketika kejadian, mangsa sedang menaiki bus menuju ke tempat kerja, yaitu di sebuah hospital swasta dekat ibu kota bagi melapor diri pada hari pertama bergelar jurutera komputer. Menurut sumber, pemandu bus berkenaan menurunkan semua penumpang kecuali Suzaili sebelum bertindak mengambil laluan lain menuju ke sebuah lokasi bagi memuaskan nafsu serakahnya. Sebaik sahaja mengisyaki ada sesuatu yang tidak kena, Suzaili yang berasal dari Perlis mula panik dan menjerit dengan harapan ada yang mendengar teriakannya. Pada masa yang sama, mangsa dipercayai turut mengetuk cermin bus dan coba melarikan diri menerusi pintu kecemasan, namun usaha itu gagal apabila pemandu bus itu sempat mengunci ke semua pintu melalui suis automatik yang terdapat di panel pemandu. Mangsa ketika itu terus menjerit untuk meminta bantuan. Walau bagaimanapun, jeritan mangsa terhenti apabila suspek bertindak menamparkan dan menumbuknya tanpa sebarang belas kasihan. Selepas itu, mimpi ngeri Suzaili bertukar menjadi kenyataan apabila suspek bertindak merogol mangsa di dalam bus tersebut. Tidak cukup dengan dirogol dan diliwat, Suzaili turut dipukul hingga lunyai, menyebabkan 44 kesan kecederaan pada tubuhnya. Episode malang gadis itu tidak berakhir di situ sahaja apabila suspek turut menggunakan kain untuk menjerut leher mangsa sehingga meragut nyawanya. Masih nak lembik, mak dia pingsan, tunang dia pingsan. Belum tengok mayat lagi. Pada mulanya memang keluarga dia memang tak boleh terima. Dia tak boleh terima, dia kata bukan anak dia. Tapi kita pujuk dia, kita dapat dokumen. Dengan harapan perbuatan kejam itu tidak akan terbongkar, suspek bertindak mencampak mayat mangsa di sebuah jalan sekitar kawasan pembinaan Taman Bukit Tinggi, Klang. Tertuduh utama bagi kes ini ialah seorang pemandu bus yang dikenali sebagai Hanafi Mat Hasan, pesalah yang berasal dari Bacok, Kelantan itu ditahan pihak berkuasa di terminal bus Klang 3 hari selepas insiden berkenaan berlaku. Pada awal perbicaraan, lelaki berusia 32 tahun itu tidak mengaku bersalah atas tuduhan yang dilemparkan terhadapnya. Malah, dia sempat mereka-reka cerita yang kononnya dia terlihat mangsa turun daripada bus dalam keadaan yang tergesa-gesa. Walau bagaimanapun, keadilan akhirnya berjaya ditegakkan apabila pihak polis dan penyiasat menjumpai kesan air mani milik Hanafi di atas lantai bus dan juga pada rahim Suzaili. Bagi menguatkan lagi pertuduhan itu, seorang pelajar sekolah tidak terurus. Namun begitu, saksi yang ketika itu hanya menunggang basikal gagal untuk mengekori bus berkenaan karena ia dipandu dengan laju. Hanafi telah didapati bersalah dan pihak mahkamah telah menjatuhkan hukuman mengikut Section 376 Kanun Keseksaan, yaitu penjara selama 20 tahun dan 12 sebatan atas kesalahan merogol. Selain itu, dia juga telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati selepas disabitkan atas kesalahan membunuh mengikut Section 302 Kanun yang sama. Pada 19 Desember 2008, riwayat Hanafi tamat di tali gantung di penjara Kajang, Selangor.
Mayat suspek kemudiannya telah dihantar ke Hospital Kajang untuk prosedur bedah siasat sebelum dituntut oleh ahli keluarga dan dibawa ke kampung halaman bagi urusan pengebumian. Untuk rekod, sewaktu kejadian itu berlaku, arwah Nur Suzaili dipercayai tidak berpakaian seksi tetapi hanya mengenakan baju kurung dan memakai tudung. Diharapkan apa yang menimpa mangsa dapat dijadikan sebagai pedoman buat kita semua untuk lebih berhati-hati tidak kira dimanapun kita berada. Sesungguhnya, syaitan bertopengkan manusia itu ada di mana-mana sahaja. Al-Fatihah buat arwah Suzaili.